umur 12 tahun, 11 tahun lebih gitulah. Jadi bakat saya ni dapat dicungkil lah oleh arwah abah saya lah, arwah bapa. So masa tu memang dia suruh menyanyi. Jadi bila nyanyi tu nyanyi santai-santai. Tapi lagu yang saya pilih adalah lagu Kasih Ibu. So lagu Kasih Ibu tu adalah lagu asli lah, lagu asli kasihnya ibu. So lagu tu dia menarik hati arwah abah saya. Lepas tu kita cuba masukkan pertandingan peringkat kanak-kanak. Masa tu umur saya 11 tahun, bawah 12 tahun. Jadi bila kita masuk pertandingan tu menang. Bila menang, so dia ada timbul minat sikit nak menyanyi tu lah. Cuma saya memang kalah pada fotografi, orang ambil gambar saya lari, saya sembunyi dekat bilik air. So saya macam-macam benda yang saya menolak lah benda tu. Dan sampai masa arwah abah saya masukkan pertandingan bintang RTM masa tu form 3. Jadi masih ingat lagi masa tu sijil rendah pelajaran SRP masa exam kan. Jadi masa masuk tu tengah audition, lepas tu dapat lepas sampai ke semi-final lah silap. Sebab masa tu takut dengan kamera. So masa tu pun abang masukkan pertandingan pun senyap-senyap. Kan dia masuk pertandingan tiba-tiba kita pergi rupanya ada TV ada apa semua, jadi takut. So form 5 tapi form 3 tu dah dilamar lah jadi artis lah. Cuma abah tak bagi jadi penyanyi sebab masih sekolah kan. Jadi lepas sekolah dia janji untuk dia jadi dia setujulah sekiranya ada tawaran. Jadi masa saya 17 tahun dia masukkan lagi sekali bintang RTM. So masa ni dalam masa exam tu saya turun naik KL keluar bila buatlah rakaman awal sebelum masa SPM pun masih ada rakaman lagi kan. So cabut-cabut jugalah. Masa exam, habis exam dia terus lari pergi RTM TV program. So macam tu lah. Sampailah kira 17 tahun plus tu kita sign kontrak. Tapi sign kontrak sebagai artis tu bawah umur. Itulah saya jadi artis. Masa tu tahun SPM saya tahun 85. So Disember tu saya dah turun naik masa tengah SPM. So Januari 86 tu dah memang dah duduk KL dah. So ke KL dah. Lepas tu TV satu je RTM je kan. Kalau siapa yang dapat peluang ke RTM ni memang kata masa tu sangat cerah lah bila kita jadi artis masa tu sebab kita tak banyak stesen, kita tak ada social media macam sekarang, kita tak ada WhatsApp, kita tak boleh buat video sendiri, tak ada. So semuanya hanya satu saluran saja. So TV 2 je kan. Jadi untuk kita nak popular tu senang kan. Cuma bila umur 17-18 tahun tu bila kerap dipanggil oleh RTM, so banyaklah album-album pun mula kita keluarkan. Kira bermula daripada 17 tahun tu, 18 tahun tu dah start dengan kerjaya sebagai penyanyi. Sebab mula memang arwah abah kata masa SPM keputusan dah keluar. So arwah abah tanya, kau nak sambung belajar ke? Kau nak sama ada kau nak sambung belajar ataupun kau nak jadi penyanyi? So kalau kau sambung belajar, kau kena belajar sepanjang masa kan. Bila bekerja jadi cikgu semua kan belajar juga sampai tua kan. Ataupun kau nak jadi penyanyi selalu dapat duit. So abah pancing. Sebab kami adik-beradik family susah. So bila susah jadi tanggungjawab untuk kebajikan family sebab saya masa kecil daripada umur 4 tahun dah dipisahkan duduk dengan atuk. Jadi sebabnya pasal arwah abang dengan mak ni orang susah. Jadi saya ingat lagi masa nak beli kasut sekolah, kasut yang koyak. Kasut koyak tu daripada orang bagi. So itulah saya pakai pergi sekolah. Jadi sebabkan kesusahan tu, mak terpaksa lepaskan saya duduk dengan atuk sampai umur saya 10 tahun tak silap. Jadi sampai 10 tahun tu kira lama juga kan duduk dengan atuk. Lama. Kerana susah tu, jadi bila dapat duit menyanyi tu, saya sangat macam sebab bila kita berjauhan dengan keluarga, kita rasa macam kalau aku ada duit nanti aku nak tolong mak aku. Sebab kita dipisahkan sebab susah.
Kan? Jadi rasa macam unfair untuk diri kita. So bila kita dapat duit tu, saya terus spend duit tu untuk family. Raya ke apa ke, kita nak pastikan mak kita tak nangis, abah kita tak susah. So kita ada kuih raya, kita ada makan. So semua tu dah memang niat dah. Maknanya start pada umur 17 tahun tu dah berbakti dah pada keluarga. Dan start jadi tulang belakang keluarga lah. Bukan keluarga. Beli apa rumah, cat rumah, masa tu lah baru nampak, oh inilah rumah mak sekarang. So dah nampak perbezaan daripada dulu sebelum masa kita sekolah, mak berjahit pagi-pagi kan, subuh masa takbir raya mak jahit lagi. Baju sama je semua. Lepas tu baju tak lagi mak menangis kan, kita tengok je muka mak. So benda-benda macam tu dia jadi satu benda yang memotivasikan kita untuk bantu. Kalau aku duduk, aku bantu family aku, mak dengan abah especially. So sebab tu saya terpaksa tepikan minat nak sambung belajar ke ITM ke apa. Dulu ITM nak sambung belajar semua tepikan. Jadi kita terus pergi kepada cari duit untuk keluarga. So tu daripada umur 17 tahun plus 18 tahun lah. Sebab itulah tahun 86 kan. Itulah. Kiranya start daripada umur 17 je sampai sekarang. Lama sampai sekarang duduk KL, lepas tu tak tahu dah jalan keluar sekarang dah jadi one way. Dah tak tahu dah mana sesat dekat bandar keluar. Sebab tu lah dah duduk sini lama. Itu cerita masa kecil-kecil lah kan. Datang pasal ikutkan bakat arwah mak, dia mengaji Quran. Dia mengaji Quran, pertandingan peringkat negeri Johor. Jadi daripada Keluang dia jadi wakil daerah pergi ke negeri. Tapi dulu masih sampai peringkat negeri je. Arwah orang Pening. So dia adalah ketua Boria Pening. Oh Boria. Dia dengan Allahyarham siapa, Nasir Wahab tu sepupu lah. Sepupu kedua je tu. Nasir Wahab kira memang dalam family ada ni ada semua berbakat dalam muzik sebenarnya. Kebetulan berbakat dalam muzik lah, dalam family kita orang ni. Cuma mak ni dia bukan penyanyi, dia cuma mengaji. Kan arwah mak mengaku mengaji. So adik-beradik mak ni semua bahagian alim-alim ulama. Itulah. Tapi bahagian abah ni dia macam Boria, semua tu lah. So tu latar belakang daripada family yang ada background ni lah, bakat. Memang lahir-lahir dalam family yang ada bakat kan. Dah tahu dah. Itulah gifted lah orang kata. So tu latar belakang kita. Okay, dalam industri muzik saya ada kalau cuba tolak 2020 tolak 1986. 2020 tolak 1996. 86, 34 tahun lah. 86, 35 tahun lah kiranya, tahun 85 kan. Okay, 35 tahun dalam industri, kita ada 3 fasa. 3 fasa, 3 abad. 10 tahun apa? 10 tahun, 1 dekad. Okay, dah sedekat. Masuk dekad keempat lah. Okay, dekad pertama saya menyanyi, saya ikut orang. Orang pimpin je, kalau masuk lombong. So, jadi apa saja konsep lagu ke, semua ditentukan oleh penerbit, ditentukan oleh syarikat rakaman, ditentukan oleh arwah abah. So tak ada, tak nak tu tak boleh. Mesti kena buat. Ikut je. So dekat pertama tu banyak mengikut orang. Dan kita dalam masa mengikut orang tu kita belajar pada kekurangan, kelemahan dan segala-galanya lah. Jadi dalam masa 10 tahun tu dia sangat satu jangka masa yang orang kata terlalu panjang, banyak buang masa. Sebab kita cari apa, kita nak buat kan. Tapi bila dekat yang kedua, kita dah buat satu plan untuk keiraman Malaysia. So plan keiraman Malaysia. Jadi first dekad tu memang kita penuh dengan lagu-lagu popular yang dah ditentukan. Okay? Tapi bila pergi ke show semua, tak juga nyanyi lagu popular tu. Lagu tu hanya dalam satu album tu hanya satu lagu je popular. Yang lain semua kita tak nyanyi. Kan? Hanya nyanyi lagu-lagu Siti Payung, lagu apa lagi
Sri Mersing, lagu-lagu yang dah biasa orang nyanyi kan untuk sebagai lagu carma, cari makan orang kata. Jadi show-show dekat majlis makan malam ke banyak nyanyi lagu-lagu macam tu. Tapi bila pergi ke dekad yang kedua, kita nampak kekurangan dalam industri muzik ni. Memang kita terlampau banyak lagu Siti Payu dinyanyikan oleh berpuluh-puluh artis. Jadi menyebabkan library lagu-lagu irama Malaysia kita, irama Melayu kita ni dia tak banyak, dia tak besar, dia menguncup sebab yang ramainya artis dia nyanyi dengan genre cara masing-masing tapi still lagu yang sama. Jadi kenapa kita tidak mengembangkan lagu-lagu tu dengan mencari komposer-komposer baru untuk mencipta lagu-lagu baru tapi dalam versi lagu tradisional macam tu. Dan pada dekad kedua tu lah yang kita mula nampak kekurangan dan kita cuba buat penambahbaikan melalui kita sebagai individu yang terlibat dalam industri muzik secara serius. So masa tu lah kita orang plan untuk cipta satu konsep yang dinamakan pop tradisional. Masa pop tradisional ni semulanya kita plan nak bekerjasama dengan Allahyarham Fadil Ahmad. Sebab dia pernah buat lagu dengan Datuk Sharifah Aini sebelum tu. Lagu Pak Dara semua dalam satu album. Memang sangat menarik. Tapi masa tu kita tak naklah buat album yang macam tu. Kita nak buat sikit advance tapi dia pergi kepada 40% modern, 60% tradisional. Kita nak buat macam tu. Dan kita cari orang yang betul-betul boleh carry macam mana nak buat pop tradisional. Pasal pop tradisional tu kan. Jadi kita pergi kepada Datuk Allahyarham Fadil Ahmad ni masa tu dia tak sihat. Menyebabkan kita terpaksa cari orang lain. Dan masa tu bincang-bincang teringat Allahyarham Pak Ngah sebab dia pernah buat, dia kerja dekat Kompleks Belia Negara. Bila dia bekerja kat situ, dia banyak buat lagu-lagu national punya program tau. Untuk kerajaan punya program dia, yang jadi penyanyi chorus nak Anita Idris. So bila kita bekerja dengan dia, teringat kenapa tak panggil Pak Ngah. Jadi kita orang cari Pak KBN, masa tu Kompleks Belia Negara lagi. So pergi cari Pak Ngah, masih ingat lagi dekat kantin dia yang kayu dululah, yang dulu tak tumpang lagi dekat KBN kan. So bincangan dia, Pak Ngah nak tak ada satu projek kita buat bersama, kita angkat irama Malaysia tapi bukan nama irama Malaysia masa tu, kita panggil, kita belum ada konsep tu cuma kita cakap nama konsep pun lagu tradisional tapi kita buat pop sikit. So macam tu lah. Tak apa, kita namakan pop tradisional lah, senang. So kita create pop tradisional tu bermula dari situ. Jadi di sekarang Pak Ngah, aku takut lah. Dia cakap takut. Tak apa Pak Ngah, kita buat sama-sama. So kita jadi think tank group untuk kita bercakap, kita timbulkan isu kenapa orang tak highlightkan irama Melayu ni sebagai irama yang ini. So perlu diangkat semua untuk kita develop generasi pelapis. So dia okey dia kata. Jadi kita kerjasama dengan Suria Record. Bila bekerjasama dengan Suria Record, so dia orang ada tim PR, tim penerbitan. So Pak Ngah kita tarik masuk dalam ni dan kita orang create Pak Ngah. Pak Ngah mulai sekarang kita panggil Pak Ngah sebagai Bapa Irama Malaysia. So masa tu kita orang plan dia. So kata okey ke Bapa Irama Malaysia, malulah aku ni. Tak, Pak Ngah jangan risau. So jadi kita fokus je apa kita nak buat. So bermulalah lagu Awala Dondang. Awala Dondang tapi Awala Dondang tu adalah lagu anak Sarawak, orang Sarawak. Dan dia cipta Pak Ngah buat susunan muzik semula. So daripada situ yang kita start lagu tu dan bila dimainkan radio main pula. Bermula radio buang tau. Apalah lagu ni. Dia campak, dia gurau-gurau. Tapi tu masa dalam tong sampah plastik tu. Rasa apa pasal pula buang plastik. Masa tu kita punya jati diri baru nak terbina kan. Jadi kita rasa sensitif tau. Sampai hati dia buang kita punya ni. Walaupun gurau pun kita rasa sensitif. Jadi kita ambil balik, lepas tu tak kisahlah pergi kat radio lain main. Masa radio lain main, lepas tu dia minta balik lagu tu. So tak apa, kita orang macam tak apalah sebab mula orang nak kenal kan. So kita bagilah, kita bagi balik, kita promote balik lagu tu sampai lagu tu pergi ke Anugerah Juara Lagu. Jadi masa Anugerah Juara Lagu tu, masa tu kategori persembahan terbaik tak ada untuk persembahan. Dia hanya ada persembahan vokal saja. Jadi masa tu kira Awala Dondang ni kira macam dia jadi kalau ada semak-semak tu bukan tebas lah. Bukan tebas.
Kan dalam industri kan orang tak nampak kan. Okey masa tu lah dia orang bawa duit. Okey mulai tahun depan kita buat kategori persembahan terbaik untuk persembahan. Tahun tu memang kau nyanyilah, kau menarilah macam mana ke, dia tak menang. Dia sebab dia kepada vokal terbaik. Vokal terbaik. Masa tu Siti Nurhaliza kan. So dengan satu lagi Jamal Abdillah. Jamal Abdillah masih memang lagu tu memang strong. Lagu apa tu? Lazan untuk Rabia. So manalah lagu awal Ronang tu kira macam Timon lah kan. Habis lah. So okey lah, tak kisah, habis lah cerita tu. Tapi dia jadi isu dekat orang-orang budaya ni bila saya bawa lagu awal Dondang tu dalam versi Zapin Tenglu. Zapin Tenglu ni selalunya Zapin Johor. Orang kuat Johor yang mesing semua ni kan. So dia sangat jaga dia punya Zapin ni. Bila masuk dalam lagu Sarawak, dia jadi marah. So jadilah kontroversi di kalangan orang budaya ni, dia kata Nur Aliza ni menyalahgunakan. Jadi mulalah nama Nur Aliza Idris ni disebut-sebut di dalam golongan penggiat-penggiat budaya yang anti benda-benda yang merosakkan. Macam tu lah. Tapi niat kita adalah bila kita tahu platform mana boleh jual lagu, kita letak tu sebagai inilah peluang aku nak promote ni. Aku nak promote orang Malaysia, aku nak promote orang Malaysia, tak peduli apa nak jadi pun, nak kata apa pun. So kita keluar kalau dengan Tenglu semua, sebenarnya kita nak jual budaya tu. So bila orang nampak, tu kalau orang suka lagu awal Dondang tu, kalau orang beli lagu tu kan. So itu adalah salah satu strategi. So strateginya kita create satu isu, kontroversi dari pihak lain tapi dia keluar benda lain. So dia selalu benda orang tak suka, orang akan nak tahu. Kalau orang suka, buat bodoh kan, kalau suka lagu ni popular, okey lah kan. Tapi kalau ni apa salah orang hentam dia dengar sikit lagu tu kan. Betul. Akhirnya lagu tu jadi orang trending. Dia jadi trending. So dia macam tu lah. Jadi kita nak kekalkan daripada album pertama nak pergi kepada album kedua. Jadi dia mesti ada, so strategi company tu mesti ada pelapis. Datanglah Siti Nurhaliza. So masa Siti Nurhaliza masuk, SRC dah plan, okey bila aku masukkan yang ni, Nur Aliza Idris, okey aku akan masukkan Siti Nurhaliza sebagai backup plan untuk company yang nak buat duit kan. Backup company sebab takkanlah nak lagu Nur Aliza Idris nanti orang muak kan. Okey lah tak apa, kita jadi rencah sikit, okey Siti Nurhaliza masuk, sekali kena masuk lagu Cindai memang meletup, sedap kan. So itu dekat yang kedua tau. Jadi dia banyak proses pembelajaran sampailah saya tengok ada masalah. So dekat yang ketiga main 20 tahun lebih ke belakang, tahun 10 tahun belakang lah, 2009 itu saya start masuk groundwork. Saya buat groundwork, saya buat CSR budaya, saya buat kelas, saya buat akademi sendiri, buat paperwork semua. So macam mana nak kukuhkan budaya ni kepada generasi pelapis. Sebab kita dalam industri kita dah buat, so kita dah ada juga artis-artis lain macam Siti Nurhaliza, Shura, siapa lagi Siti Noriana. Kan, ramai dah artis-artis tu dia dah maintain lagu Irama Malaysia. Okey kita turun lah. So akan turun, saya pun turun. Kita fokus pada akademi. So akademi ni bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Kebudayaan. So untuk buat modul tu kita gubal modul sendiri dengan disokong oleh Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Kebudayaan, Pancungan tu semualah. So bila dah buat tu saya buka kepada pelapis umur 4 tahun ke atas sampai orang dewasa untuk belajar. Dia bukan belajar saja tapi dia pergi kepada modal insan. Sebab dalam dekad kedua kita dah nampak kelonggaran jati diri tu. Bila kita pergi kepada budaya, ya betul kita fokus kepada budaya tapi matlamat kita adalah kita nak nama. So benda tu kita nak balikkan. Sekarang kita macam kita nak angkat budaya ni. So daripada program yang saya jalankan sekarang, saya namakan dulu Tatis Seni lah, Akademi Tatis Indonesia nama program tu. So daripada situ kita create satu bentuk modal insan supaya bila dia pergi ke budaya, sebab pengalaman saya bila saya masuk je nak kenal etnik orang asli, saya kena duduk
kampung orang asli berkawan dengan Tok Batin, berkawan dengan family dia. So, bila dia masak kita tak makan lah. Kita ada Jakwa punya team yang tukang masak. Jadi bila kita masak kita buat gotong royong ramai-ramai, kita tengok show diorang buat pangkin buluh tu, lepas tu diorang buat sewang. Lepas tu kita join diorang punya sewang gelap. Dan tengok daripada orang sakit tu boleh bangun, boleh salam-salam balik. Masa tu kan kita dah nampak kita jadi sebahagian daripada diorang. Lepas tu diorang bagi ilmu diorang dekat kita. Dalam jangka masa 2 minggu baru kita dapat ilmu dia. Jadi macam bayangkan betapa sukarnya kita nak dapatkan satu ilmu daripada etnik-etnik, kaum-kaum etnik yang selain daripada kita sebagai orang Melayu kan. Orang Melayu kita tak tahu bangsa macam contoh etnik India dia ada Bharatanatyam kan. So benda tu kita nak masuk ni, kita nak minta ilmu ni macam mana? Takkanlah kita nak gentak pula. Tak. Main kita kena sedih dengan orang, kita kena kenal budi diorang, kita tengok makan diorang macam mana, diorang berujung kaki, kita kena kenal dulu. Barulah diorang beri ilmu. So dekat situ dia sangat makan masa dan dia timbul rasa bila kita dapat masuk kaos orasi tu, masa tu kita dapat rasa macam mana bunyi angin kalau dekat hutan memang bunyi macam tu kuat. So itu adalah elemen nyanyian diorang di dalam sewang. So diorang ambil ilham, inspirasi tu daripada bunyi-bunyi angin, bunyi-bunyi burung, bunyi-bunyi apa semua tu. Jadi benda tu berada di dalam lagu-lagu orasi. Kalau you tengok, you dengar radio Asyik FM, you dengar semua kan. You dengar tu, kalau you betul-betul masuk, you boleh pilih. Lagu ni sedap tu, sedap. Lagu lain. Kalau orang tak biasa dengar apa benda kan. So jiwa. So nak dapat jiwa tu susah. So dalam kita punya akademi, so kita plan kan supaya macam mana nak bagi budak-budak ni, dia bukan datang nak jadi penari, tapi dia nak jadi lebih daripada tu. Dia nak jadi seorang yang berjati diri. Maknanya daripada dia kenal budaya, dia kenal diri. Dia kenal agama dia kenal budaya, dia kenal bangsa dia kenal diri, agama, bangsa, bahasa, budaya dan negara dia. Nanti dia akan pergi pada patriotik. Dia akan jadi jati diri kuat. Bila orang bantai je pasal ni, pasal budaya ke apa ke, dia orang akan dia akan rasa dia fight balik. Tak boleh, itu salah, you kena buat macam ni. So maknanya dari segi tertib. Contohnya sekarang, budak-budak sekarang, salam macam mana? Gasan kan? Kadang-kadang kita pun ikut tu tak? Tapi benda tu lah yang kita betulkan. Walaupun dia nampak remeh, tapi itu adalah budaya yang kita perlu kekalkan, yang kita perlu didik anak-anak daripada awal supaya dia tahu salam macam mana, salam macam ni. Cium tangan kan? Cium tangan. So benda tu adalah asas yang kita ketengahkan balik. Walaupun dia nampak tapi sebenarnya dia kuat. Walaupun dia kecil, yes, kita ni balik, bentukkan balik. So bila dalam program yang saya susun ni, dia patah balik kepada akhlak, nilai-nilai murni kan. So kita sentiasa berdoa, betul tak? Walaupun ada pelbagai kaum kat sini kan, kita buat apa-apa mesti ada doa. So macam tu lah, sebenarnya kita sentiasa kekal dengan patah balik pada asas. So macam so bila kita patah balik pada asas, kita tahu jati diri kita, di mana kita berpijak, di situ langit dijunjung. Tu sebabnya ada lirik yang macam tu. So itulah bila kita masuk dekat yang ketiga ni, dia jadi satu peralihan yang kita belajar daripada kelemahan-kelemahan yang pernah kita lalui dulu. Dan kita forward benda tu semua bawa ke depan, kita didik anak-anak pelapis kita supaya dia orang dapat satu pendekatan yang intensif dan terbimbing. Tak macam kita dulu, kita kapai-kapai, ikut orang semua kan. So kita nak generasi kita ni jadi macam saya dulu. Dulu kita tak tahu orang kan. Tapi bila budak-budak ni ada dengan kita bimbing dia. Apa yang dia orang patut fokus. Macam tu lah. Punya rentetan kehidupan kan. So kita untuk matang. So dia sama juga dengan muzik lah. Muzik pun kita belajar daripada zero tu, kita tahu dari segi basicnya.
And then macam mana bila masuk budaya ni pula dia jadi cabang yang luas. Kalau kita pergi Sarawak, dia jadi orang Sarawak, dia macam tu. Kalau kita pergi ke Sabah, dia jadi orang Sabah. So jiwa setiap etnik tu kita kena mandi, kita kena makan, kita kena apa semua, tidur dengan dia semua baru kita dapat. Dia bukan hanya satu hari untuk kita belajar kita dapat, tidak. Dia perlu ada jiwa tu. Okay, kalau sumbangan ni selalunya dia macam ni. Kita sebagai penggiat budaya, penggiat seni dalam industri, kita berbakti balik kepada masyarakat dalam bentuk apa. Macam saya bila saya masuk dalam kepompong irama Malaysia ni, kita kena research kan setiap lagu kan. Kita kena masuk dalam, kita kena tahu jati diri satu-satu lagu, susun galur dia. Jadi bila kita masuk, dia jadi suka, minat, cinta semua dah ada di dalam diri. Jadi kita nak kalau boleh apa yang kita dapat tu di-share pada pelapis pula. Sebab kita tak nak anak-anak kita nanti dia terpinga-pinga apa yang dia orang belajar. Sebab daripada pengalaman saya sekarang, banyak budak-budak minat budaya tapi dia orang belajar melalui YouTube. So bila belajar melalui YouTube belum tentu benda tu adalah teknik yang betul. Sebab tu saya jadikan satu akademi program ni sebagai pembimbing asas kepada asas supaya diorang kalau rasa dia tak dapat apa maksudnya tips daripada kadang-kadang bila orang budaya dengan budaya pun kerekut juga tau. Dia tak bagi ilmu betul-betul. So benda tu yang kita kasih kepada budak-budak sekarang. Maksudnya bila diorang belajar dengan Melewal Culture Paradise, sekarang kita namakan program tu Melewal Culture Paradise. So Melewal Culture Paradise ni kita sediakan asas kepada asas belajar tari, asas kepada asas untuk belajar lakonan teater, lepas tu basic lagu irama Malaysia, lepas tu ada lagi gamelan. So gamelan asas. Jadi mana yang tak tahu tentang nak belajar untuk pergi ke sekolah seni apa semua, dia tak perlu lagi dah pergi ke YouTube, dia boleh pergi melalui atas talian, belajar atas talian. Daftar dengan Melewal Culture Paradise, hanya yuran minimum RM25 satu subjek selama sebulan. So murah. Sebab kita nak mudahkan, sebab nama pun CSR budaya bagi membangunkan pelapis kita supaya diorang tahu teknik jalan yang betul. So dapat sijil pun sijil Kementerian Pendidikan, sijil Kementerian Pelacungan. So kita bagi lagi untuk diorang merit sekolah kalau peringkat kebangsaan. So benda tu. Jadi kita tak nak jadi apa yang saya buat sekarang, pengalaman kita belajar, kita buat album lagu-lagu irama Malaysia tu. So info tentang apa yang kita dah buat tu kita jadikan dia sebagai satu reference penerangan bagi kepada generasi pelapis kita. Diorang tak lalui, tapi sebulan sekali kalau sebelum PKP dulu, saya akan buat satu kalender khas untuk sebulan sekali kita akan buat 2 hari berturut-turut, 10 pagi sampai 10 malam, program orang asli. So diorang semua kena pakai baju orang asli, pelatih-pelatih ni tau. Diorang datang sebulan sekali, dia kumpul dengan parents dia, semua mesti pakai tema orang asli, kena bersewang, kena menyanyi gaya orang asli, kena parade daripada TBS cross pergi Majuling. Tak peduli lah malu ke tak malu ke, kau kena buat. So kita nak bagi diorang self confidence yang tinggi. Untuk bila dia ada orang ramai tu dia tak rasa malu tapi dia bangga. So saya buat satu macam flash mob dekat TBS tu. Orang ramai-ramai tiba-tiba buat menari orang asli. So mana-mana macam tu tiba-tiba orang kata kan. So bila ramai-ramai sewang tu kan. So dia bergerak pula pergi ke Majuling, cross je kat sini. Daripada TBS dia ada cross, ada bridge kan. So terus naik kat tempat kita orang. So function tu berada di sini di Majuling. So benda tu jadi macam best saya tak pernah buat. So benda tu yang kita create. Macam bulan seterusnya kita buat Jawa saja. So semua kena pakai kebaya putih, pakai apa bunga melur, bunga malai kan. So benda tu kita create supaya dulu kita lalui tu, pergi dekat kampung-kampung kan, pergi kat kampung-kampung rasi, pergi kat kampung
Macam kalau macam Indonesia ni, dulu ada Taman Indonesia, jadi kita buat kat situ. Jadi bila diorang join program tu, dia tu impress lah macam ada satu dunia. Tiba-tiba kita masuk dalam satu globe tu, kita duduk dalam dunia ni, faham tak? So benda tu kita pernah lalui dulu. Sekarang kita create benda tu bagi diorang rasa. 2 hari je. Tapi diorang seronok lah. Diorang boleh jadi Enjoy. dia Lain daripada lain. yes, dia keluar, dia jadi etnik-etnik yang kita dah susun kalender tu. Tapi PKP pula. So kita buat teruskan. Tunggulah nanti habis PKPB semua dah settle kan. Kita akan buat balik. Tapi pengalaman tu sangat berharga. Itu adalah salah satu orang kata sumbangan saya untuk bekerjasama jadi pemangkin kepada Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, sebab program kita pun disokong oleh Kementerian Pelancongan. Kemudian Kementerian Pendidikan pun memberi support untuk pelatih-pelatih dia, pelajar-pelajar dia bersama dengan kami. Tapi setiap aktiviti yang diorang lalui dengan kita akan diberi sijil. So benda tu lah yang menjadi mahalnya program yang kita create untuk diorang. Dia macam ni. Teknik nyanyi lagu irama Malaysia, irama Malaysia ni dia banyak sangat. Dia ada kalau macam kalau macam Ghazal asli Inang ni kita sebut yang basic Ghazal asli Inang Zapin. Zapin kita tahu? Asli Inang Zapin. Apa? Joget. Asli Inang Zapin joget Ghazal. Okey, Ghazal dengan asli dia nampak sama, tapi cara kita nak menyampaikan tu dia ada sarigama dia. Kalau Ghazal ni dia kena ada synchronize dengan apa? Kalau Toda kan. So dia punya nyanyian pun dia punya Ghazal dia pun dia kena mood kita punya apa namanya attack suara pun nak kena dengan Ghazal tu punya apa panggil tabla kan. So benda-benda macam tu sebenarnya dia nak cakap tak boleh, dia kena praktis. Saya belajar ada satu lagu apa nama Bharatanatyam campur dengan Melayu. So kan. So benda tu saya ambil daripada Minal FM. Saya dengar Kena banyak mendengar lah. Kena banyak mendengar, lepas tu praktis. Kalau laju so benda tu daripada atas ke bawah bukan satu benda yang senang. Dia susah. Dia kena praktis. Apa saja lenggok kita buat, kita kena praktis perlahan-lahan untuk kita biasakan, and then kita apply dekat dalam lagu-lagu yang kita nak nyanyi. Baru dia jadi identiti kita. You tak boleh tiru. Macam semua orang nyanyi lagu Siti Nurhaliza kan. You tiru lenggok Siti Nurhaliza. Tak boleh. You kena create lenggok sendiri. Kita sendiri. You cari you punya lenggok. Okay, lenggok ni macam mana nak create Ada Minal FM. Bukan Minal FM tiap-tiap pagi. Tak silap saya. Kalau dulu lah sebelum ni saya buka tiap pagi. Saya buka mesti saya akan ambil masa untuk rekod, mesti akan dengar. Ada masa saya akan dengar, saya akan rekod, saya dengar balik. Rekod semua jadi tak. So kalau ada persamaan, okey jadi. Kalau tak ada, maknanya kena buat lagi. Kena buat sampai mahir. And then you apply dalam lagu. Dalam lagu baru, okay, lenggok ni nak masuk kat sini. Tapi dengan chord dia nak masuk sini, daripada chord ni nak pergi ke chord ni. So lenggokkan tu mesti duduk di dalam chord. Dia tak boleh keluar daripada chord tu. Boleh jadi sumbang. Kalau macam contoh DK Putri tu DK Barat kan. Tiba-tiba you masuk Thailand punya style. Macam tang tak tung tang tang tung tak tang tang kan. Padahal kita boleh buat kalau DK Barat kan dia punya lenggok dia original dia macam kan. So lenggok tu ada di mana-mana, tapi you nak pusing dia ke macam mana, dia mesti di dalam tu je.
dia tak akan lari. Dia akan duduk tu dia jadi dikir barat lah. Kalau you tak ada, you tak ada ataupun you boleh buat dikir putri kan. Bermohon sembah berhajat, hajat berasal kayangan puri. Jadi apa tu? Dangdut. Kalau you buat bermohon sembah berhajat, hajat berasal kayangan puri kan. Amba puteri mas berempat, turun bermalam serata negeri. Okay, lagi satu. Maria de Maria bang. Macam tu. Jadi apa dangdut kan? Maria de Maria bang. So itu adalah lagu dikir barat tu. You kena bawa mana? Manja besar tua muda. Dikir barat. So identiti tu kena bawa dekat lagu-lagu dikir barat, mana-mana lagu yang awak bawa. So itu adalah tu yang saya cakap tu. Teknik yang lagu dikir barat, mesti ada air dikir barat. Kita nak buat apa-apa, kita kena fokus. Satu, kita kena ada satu perancangan. Memang perancangan kita ni kadang-kadang kita tercari apa yang nak buat, Tapi sebenarnya kalau kita macam kita bangun tidur, esok kita nak buat apa bangun je apa benda kita nak buat. So fokus, jalan satu-satu. Jangan terlampau banyak you banyak fikir nak buat tu, nak buat ni dalam satu masa. Fokus pada apa kita nak buat. Sekarang matlamat you apa? Matlamat you nak angkat apa? Kan? Kalau nak angkat budaya, okey. Fokuskan budaya tu betul. So apa plannya? Buat kalender, buat blueprint. Okey, kita dalam hidup kita kena ada satu blueprint juga, bukan macam kementerian saja. Macam saya ada 5 tahun blueprint untuk Melewa Cash Paradise daripada tahun 2018 sampai 2023 kan. Tapi apa akan berlaku? Sekali kita PKP pula 20 ni tak boleh buat. So 20, 21 tak boleh buat. So kita akan carry forward benda tu. Jadi fokus kita adalah ikut kita punya blueprint perjalanan kita. Okey, KPI setiap bulan, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. So benda tu kita kena fokus. Kalau kita tak dapat capai matlamat tahun ni, kita bawa ke tahun depan. Tapi make sure tahun depan tu jadi. Kalau disebabkan global punya masalah kita tak dapat buat tu, tak boleh buat apa kan. Sebab itu kan hak kita. Tapi kalau benda tu boleh, jalankan. So maknanya satu perkara adalah fokus. So jangan terlampau greedy, nak buat tu, nak buat ni, nak buat tu. Fokus buat satu jadual untuk diri sendiri. Matlamat aku adalah nak capai ni masa tahun ni, nak capai ni tahun ni, nak capai ni tahun ni. So itu. So patah balik pada fokus. Fokus. Yang mana yang Islam, solat jangan tinggal kan. Yang mana ni semua kita ada agama masing-masing, percayaan masing-masing. Okey, patah balik restu mak apa. Ada mak bapak tak semua ni? Mak ayah ada saya. Patah balik mak ayah kita. Ingat sekali mak bapak kita mengalirkan air mata kerana kata-kata kita akan susah. Okey, patah balik asas kita, hormat mak bapak kita. Sebab kebahagiaan diorang ni, bila diorang suka je, doa diorang tu terbuka hijab. Maknanya sampai terus niat apa yang kita nak sampaikan. Jadi jangan lupa benda tu. Okay? Terima kasih banyak-banyak. Thank you. Terima kasih luangkan masa dengan kami. Sebab tadi dah ada program. Alhamdulillah kita dapat panjang juga masa untuk berbual. Terima kasih kerana luangkan masa juga untuk bersama dengan saya. Doakan mudah-mudahan kita dapat masuk ke final. Kami doakan. Thank you. Terima kasih.